السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويل أما بعد. Yang berusaha pengurusi masjid, warisan ahli tuan kuasa, para pegawai masjid, tuan-tuan guru, muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah. Alhamdulillah, pertama lagi, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah kerana pada malam ini kita dapat duduk dan berada di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, sebuah masjid yang indah bernama Masjid Khalifah Abdul Aziz Umar Abdul Aziz, Mongolia. Sejuk macam Mongolia. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, Teluk Intan yang rupanya ada tempat sejuk juga. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, mintalah kita berada di sini. InsyaAllah tuan-tuan, saya mohon untuk hadiahkan kepada bapa angkat saya yang telah pulang ke rahmatullah pada minggu yang lalu, dengan sama-sama menghadiahkan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. InsyaAllah tuan-tuan, kita menyambung pengajian kita pada surah Ad-Duha, suratul Alaq. Surah yang ke-96 dan ayat yang ke-19 sehingga ayat 19. Pada malam ini kita menyambung pada ayat yang ke-9, dan insya-Allah seterusnya ayat berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yanha. Bagaimana pendapatmu tentang orang-orang yang melarang? 'Abdan idza shalla. Seorang hamba ketika dia mengerjakan sembahyang. Allah menanyakan, bagaimana pendapatmu ya Muhammad tentang orang yang jahat, yang berdosa itu, melarang hamba Allah dari mendirikan sembahyang. Alangkah buruk perbuatannya. Para mufassirin ini tuan-tuan artinya ulama tafsir. Dia ada ulama hadis, ulama tafsir, ulama fiqh, ya, ulama tasawuf, ya. Dan ulama mufassirin ini adalah orang-orang yang berautoriti untuk menafsirkan Al-Quran. Al-Quran ini tuan-tuan, dia bukan sewenang-wenang kita baca ayat ni kemudian kita ikut sedap, tak boleh. Al-Quran ini dia tafsir dia ada 3. Pertama disebut sebagai tafsir maksur. Ayat Al-Quran yang ini menerangkan ayat Al-Quran yang ini. Ayat Al-Quran ini menafsirkan ayat yang ini. Ayat ini menafsirkan ayat yang ini. Contohnya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus tu? Tafsir daripada Al-Quran, siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Jalan yang Allah Ta'ala beri, kurniakan dia, an'amta alaihim, Allah Ta'ala berikan nikmat ke atas mereka ini. Siapa mereka ni? Minan nabiyyin, daripada nabi, was-siddiqin, orang yang siddiq, yang membenarkan, wasyuhada, para syuhada, dan juga orang salihin, orang-orang salih. Ni Al-Quran menafsirkan Al-Quran. Ada Al-Quran ditafsirkan oleh hadis, ya, ditafsirkan oleh hadis. Hadis yang menerangkan maksud ini, hadis yang menerangkan begini. Dan satu lagi dipanggil tafsir bil ra'i
tafsir dengan pendapat dan pandangan yang disandarkan kepada hadis dan Quran yang lain. Nak menjadi mufassir ini tuan-tuan, dia mesti ada 21 ilmu. Bahasa Arabnya, hadisnya, ya, Qurannya, cara qiraatnya, kemudian ya banyaklah, fiqhnya. Dia ada 21, ada kata 19. Semua tu ilmu boleh dibelajar, semua kecuali satu tak boleh dibelajar. Irsyad namanya. Irsyad minallah, petunjuk, yang orang Melayu panggil ilmu laduni ni. Ilmu yang datang terus daripada Allah. Yang itu, ya, yang tu tak ada, tak boleh dipelajari. Ya, yang ini dia hubungan dia dengan Allah, taqarrub dia kepada Allah, sehingga Allah Ta'ala bukakan hatinya untuk melihat apakah maksudnya, ya, apakah penjelasannya, begitu ilmu. Tapi tidak bercanggah daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Itu dia. Bukannya ambil kemudian dia terjemah ikut kepala otak dia. Contohnya dulu ada Rasul Kahar, ya nak, dari mana kamu jadi Rasul ni? Yasin wal Qur'anil Hakim innaka la minal mursalin. Yasin, ya, kemudian Yasin wal Qur'anil Hakim, dan Al-Quran yang Hakim. Innaka, sesungguhnya engkau, innaka la minal mursalin, dari kalangan Rasul. Nampak ayat itu menunjukkan kepada saya bahawa saya dilantik menjadi Rasul. Pecah muka ni kan. Senang-senang je dia. Dia ambil macam tu je. Kemudian dia meletakkan jawatan. Apabila dia ditangkap, dia letak jawatan. Senang. Tadi ada satu video pula yang mentara nak maghrib saya tengok di Indonesia. Ada perempuan pakai purnah, ya. Tuan-tuan, ya kan, ini Nabi Muhammad yang berbaju biru ini. Ya, ada tuan-tuan tengok? Ada dapat? Tak ada. Petang tadi, ya Karim kata, itu akhir zaman. Ya, akhir zaman. Yang menarik manusia kepada kejahatan ni ramai. Yang menarik manusia kepada kebaikan ni terlalu sedikit. Udah sikit disekat-sekatnya pula. Ya. Jadi para mufassirin sepakat menyebut bahawa hamba, abdan ni seorang hamba yang mengerjakan sembahyang tersebut di sini ialah tidak lain adalah junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang melarangnya daripada mengerjakan sembahyang itu tidak lain dan tidak bukan adalah Fir'aun zaman ini, iaitu Abu Jahal. Abu Jahal yang terkenal dengan nama Abu Jahal. Bukan nama dia tu Abu Jahal tu. Abu Jahal ni gelaran bapa kepada orang yang paling jahil atas muka bumi ni. Ya, nama dia Hisham. Jangan terasa pula Hisham kata, ada aku pula kata. Ya. Saat lagi kan dia tunggu saya dekat depan tu orang. Awak dah lah kecil. Ya. Jadi Abu Jahal terlaknat itu. Abu Jahal mati dalam peperangan Badar. Ya, dia yang memimpin peperangan Badar, walaupun dia tak tahu bahawa rombongan yang membawa harta mereka telah pun selamat tiba di bumi Mekah, tetapi dia masih lagi bertegar untuk terus berada di Badar sambil meraihkan kemenangan, dan akhirnya ya dia terbunuh di situ. Jadi kerana pernah ia mengatakan, Abu Jahal pernah menyebut, dia kata apa? Demi kalau kau lihatlah Muhammad itu sembahyang, sesungguhnya akan ku pijak lehernya. Ketika mana Nabi sujud, dia nak pijak leher. Dan bukan ini saja peristiwa, banyaklah ya, antara peristiwa yang pernah Nabi kena ialah ketika sujud, ya tuan-tuan, ya, diletakkan batu di atas belakang baginda sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi tercungak-cungak merah muka, ya. Kemudian Saidina Abu Bakar nampak lalu mengalihkan batu itu. Kemudian pernah dituangkan perut unta, tuang atas Nabi, lalu dibersihkan oleh andaknya Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Begitulah ketika mana awal Islam berada di bumi Mekah. Ketika itu Allah tidak benarkan untuk umat Islam membalas, tak ada.
Nabi suruh bersabar. Lama mana? 13 tahun sabar. Ya, dengan ujian yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah berfirman lagi, "Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa." Bagaimana pendapatmu sekiranya dia berada di jalan yang benar atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Ungkapan kata ayat ini juga dituju menunjukkan keburukan manusia yang melampau batas. Dan hairan juga memikirkan perangainya, iaitu Allah Ta'ala menanyakan bagaimana pula pandanganmu atau pendapatmu ya Muhammad sekiranya hamba yang mengerjakan sembahyang itu adalah Nabi SAW seorang yang baik, berada di jalan yang benar, atau seorang yang ditugasnya menyuruh orang kepada bertakwa kepada Allah dengan ikhlas dan mentauhidkannya. Mengapa mesti dimarahi? Ini Allah Ta'ala maklumkan kepada Nabi SAW. Ara'aita, tidakkah kamu lihat ataupun bagaimana pandanganmu sekiranya dia berada dalam keadaan yang berhuda. Huda ni jalan hidayah Allah, dan menyuruh manusia bertakwa kepada Allah. Maka ini adalah urusan ataupun tanggungjawab, ataupun kita panggil apa ya, job scope. Hari ini dipanggil job scope para rasul. Tanggungjawab rasul adalah untuk mengajak manusia menyembah Allah dan bertakwa kepada Allah. Kalau misalnya kata promoter, orang yang promote ataupun hari ini dipanggil duta lah. Tukar promoter tak sedap kan, duta. Duta apa? Contohnya duta Telekung Siti Khadijah. Kan dia punya matlamat dia apa dia? Mengajak orang untuk membeli. Itu ya. Kalau duta produk ini, duta produk tu, saya kalau jadi duta mesti down punya market lah. Ya, memang orang tak beli. Kalau dulu okey. Ya, kalau 20-an semua orang nak beli. Sekarang ni siapa? Kalau duta minyak urut mungkin laku. Minyak angin, minyak urut, ya. Mungkin laku. Julap ke, ya. Mungkin laku. Tapi tuan-tuan kasih Allah Ta'ala, tugas para rasul mengajak semua manusia untuk menyembah Allah dan mengajak manusia bertakwa kepada Allah. Hari ini tuan-tuan, itu nak ceritanya. Kerja mengajak takwa kepada Allah ini sekarang ni pada siapa? Bila Nabi Rasul tak ada, agak-agak kerja ni pada siapa pula? Ada yang kata Jabatan Agama Islam Negeri. Ada yang kata pegawai masjid. Ada kata para ustazah sebab mereka belajar. Jawapannya, ya, Allah Ta'ala sebut kuntum khaira ummah, kalian sebaik-baik umat. Ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia kepada kemungkaran. Itulah takwa. Jadi siapa? Kitalah semua. Jadi siapa kita punya pelanggan? Dipanggil apa? Apakah istilah dalam ilmu ekonomi ni? Pelanggan tu satu, prospek. Prospek, klien. Ya, siapa klien kita? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai manusia, ya wahai orang yang beriman, ya, selamatkan diri kamu daripada api neraka dan juga keluarga kamu. Qu anfusakum, jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu. Jadi prospek kita keluarga kita lah. Jadi tiap-tiap orang jaga keluarga dia, selamatlah. Ya. Yang ni rasionya dia bagi pada ustaz-ustaz. Dah 1 jadi 1000. 1 mana nak jaga? Ya. Dia tak jadi macam tu. Ya, jadi kitalah tuan-tuan, Allah Ta'ala dah sebut kuntum khairu ummah, kalian adalah sebaik-baik umat. Kalau kita buat kerja mengajak manusia kepada takwa, siapa? Anak kita, isteri kita, keluarga-keluarga kita, kawan-kawan kita, maka jadilah baik, semua baik. Ya.
Jadi tuan-tuan kasih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kerja tugas Nabi ini mengajak manusia kepada bertakwa. Sebab itulah bila akhirat besok, ya, sebab oleh kerana kita buat kerja tu mengajak manusia kepada kebaikan, umat Nabi lain melihat, umat Nabi Muhammad ni ramai betul. Ya. Ramai sungguh, dia kata. Dek sebati saja punya ramai, dia kata. Contoh je lah kan. Ni baru contoh, belum betul-betul lagi. Ya. Punya ramai dan mereka itu bercahaya-cahaya seperti semuanya Nabi. Bercahaya-cahaya seolah-olah mereka ni semuanya Nabi, kata umat Nabi lain. Ya. Jadi mereka bercakap macam tu. Di akhirat besok tuan-tuan, ya, Nabi-Nabi ini dia bercakap Allahumma sallim 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 sallim. Kita tak boleh bercakap. Kita dunia ni boleh cakap apa yang kita nak, Tuhan izinkan aja kan. Apa kita nak cakap, cakaplah. Ya, nak tidur bila-bila boleh tidur. Ya tak? Petang, siang, malam boleh tidur. Ya. Makan pun bila-bila boleh makan, nak makan. Tengah malam kan terjaga kang, dan lagi dia merebus Maggi pula. Ya, campur dengan telur, campur dengan bawang, seruk. Orang rumah takut dah. Bunyi apa dapur gelap-gelap ni katanya kan. Tengoklah suami dia pakai singlet aja. Ya. Makan bila-bila masa nak makan. Tapi akhirat tak ada. Berdiri-berdirilah kita kat situ. Ya, cakap pun tak boleh. Ya. Tak diizinkan oleh Allah Ta'ala bercakap. Duduk tak ada. Ya. Duduk kita hanya ada takut dan gentar saja. Sangat-sangat takut. Itulah hari malapetaka yang sebenar. Dunia ni kita kata alam malapetaka pula datang dah. Dah banjir pula, bannya pecah airnya. Ya. Pasangnya besar, kemudian hujannya lebat. Macam mana air tak boleh masuk ke laut? Dia melempar. Bila melempar kata ban pecah, habis masuk ke rumah lah. Malapetaka betul. Ya. Belum lagi malapetaka. Ya. Sebab apa? Boleh lagi kita makan, buat bancuk-bancuk kopi, boleh lagi daftar kat PPS, dapat bantuan itu, sat lagi kan orang tahu apa ni beras lah apalah, ya tak? Ya. Bukan malapetaka lagi. Kalau terlingkup macam mana sekalipun, selagi hidup, dunia ni masih dibentangkan oleh Allah. Malapetaka kita yang betul-betul malapetaka bila besok kita dibangkitkan oleh Allah Ta'ala di akhirat. Mak itu memang malapetaka. Nabi pun tak ada rasa selamat. Ya, Nabi pun sebut Allahumma sallim sallim sallim. Ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Ya, selamatkanlah. Kita baca lepas mayang Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Hak kita baca tu nak selamat bukan selamat dunia saja, tapi nak selamat di akhirat lagi lah kita nak selamat. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah. Alangkah bodohnya engkau wahai orang yang bebal. Okey, nanti tak habis ya. Atau seorang tugasnya menyuruh orang bertakwa kepada Allah dengan ikhlas dan mentauhidkannya. Mengapa mesti memarahinya? Ya. Alangkah bodohnya engkau wahai orang yang bebal, lantaran menghalang hamba Allah itu berbuat taat serta menyuruh ke arah petunjuk. Perbuatan itu memanglah ajaib. Memang peliklah kalau orang ajak buat baik, tiba-tiba kita pergi marah dia. Tak kepelik tu. Orang tu nak semayang, ya tak kata, kau semayang buat apa kata. Ya. Tak kepelik. Ya. Orang nak makan makanan yang halal, apa makan benda macam ni? Lain kali pergi curi lah kata. Pergi curi kat situ. Tak kepelik. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menyambung lagi, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu sekiranya orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Alam ya'lam bi anna Allah yara? Tidakkah dia mengetahui bahawa Allah itu melihat segala perbuatannya? Kemudian Allah mengulangi kembali, menghadapkan kata-katanya kepada Rasulullah, kepada Rasulnya. Khabarkan kepadaku bagaimana keadaan orang itu kalau mendustakan Al-Quran dan berpaling daripada beriman. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, ya, Allah Ta'ala tanya kepada Nabi kita,
Bagaimana orang-orang kafir ini yang telah sampai kepada mereka ayat-ayat Allah. Bagaimana Nabi kita tuan-tuan pergi berdakwah depan Abu Jahal, depan Abu Lahab, depan orang-orang kafir Quraisy. Nabi sendiri yang bagi tahu. Ya, bukan orang lain. Kalau orang lain tu mungkinlah tak berapa sampai maksudnya. Ya. Nabi sendiri bagi tahu. Dan mereka ni kenal Nabi ni bukan baru. Kenal daripada kecil lagi. Tahu bagaimana akhlak Nabi daripada awal sampai akhir. Dia berikan gelaran Al-Amin, orang paling amanah dalam kalangan Quraisy itu. Dan mereka mempercayai, menghormati Nabi SAW, yang apabila Nabi menyeru kepada kebaikan, mengajak manusia kepada kebaikan, menceritakan tentang Allah, menceritakan tentang akhirat, menceritakan tentang kebangkitan semula, kemudian mereka dengar dan mereka mengejek-ngejek Nabi. Mereka berpaling, mengejek-ngejek Nabi. Jadi bagaimana? Tidakkah orang yang celaka itu mengetahui bahawa sesungguhnya Allah itu melihat apa yang dikerjakannya dan meneliti akan hal ehwalnya serta nanti akan memberi pembalasan atas perbuatannya? Celaka sungguh dia. Alangkah jahil dan bebannya. Allah Ta'ala dah beri, ya, dah jelaskan melalui Rasul. Tak ada umat yang Allah Ta'ala biarkan begitu saja, tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya telah diatur oleh Allah, termasuk pertemuan kita hari ini. Ini dakwah Islam yang sampai ke sini. Walaupun Nabi dah 1000 tahun dulu, 1400 tahun tinggal. Tapi bagaimana kita terfikir tak Islam boleh berada di tanah air kita sampai ke desa bakti ni? Ya, walaupun mula-mula nak sampai sini sesat barat saya. Saya ingat mula-mula kuliah sini Masjid Lama tu, ala balik sesat saya. Punya dah kena buka wis. Ya, macam mana nak keluar daripada sini? Celah-celah ini. Ya. Tuan-tuan, ada satu kampung nama Tebing Rebak di Bagan Datuk. Ya. Jemaahnya boleh bilang. Ya, lebih kurang ada 10-11 orang gitu je. Tapi nak tak ceritanya, ada ustaz kita masuk sampai situ, nak kata dakwah tu sampai di situ. Ya, walaupun tebingnya dah rebak dah. Ya, tebing rebak. Sampai dak dakwah, sampai situ. Ya. Begitulah juga kalau mana ceruk tempat orang asli ni. Ya, sampai dakwah ke situ walaupun tidaklah secara kata orang detail. Tidak ngaji fiqahnya apa, tapi tauhid tu sampai tak? Mengajak manusia kepada la ilaha illallah sampai tak? Sampai nak cerita bagi. Ya. Kenapa mereka nak berpaling daripada Allah? Mengapa kita tak mau? Persoalannya bukanlah kita, maksudnya orang Arab jahiliah ni kenapa tak mau? Ya. Begitu juga dengan orang-orang bukan Islam ni, apakah mereka dakwah mereka tak sampai? Mereka tak tengok ke bagaimana akhlaknya orang Islam ini? Kita tidak menipu. Kita yang menipu tu adalah, tapi bukan ajaran Islam. Itu masalah orang tu. Memang orang tu kaki menipu. Ya. Pergilah siapa-siapa pun. Ya. Saya ingat dulu ya, cerita tahun 88 dulu, saya darjah 6. Ya. Jadi kami ni maksudnya ayah saya kerja JKR. Jadi orang-orang JKR ni dia akan ambil barang dulu. Pakai buku legenda tu lah. 35 tu. Kan. Ambil dulu barang tu. Kedai nama SP Kumaran, sebelah daripada hospital desa Tanah Rata. Sekarang ni dah tutup dah, jadi 7-Eleven. Ya. Kedai tu tuan-tuan, semua orang hampir semualah orang Melayu, ya, berhutang kat situ. Ya. Saya bila nak balik asrama, mak saya nak ambil buku ni, ya, pergi ambil barang, kang bagi buku ni. Saya tak faham tahu apa benda buku ni. Saya kata bagus betul buku ni, nak beli mana? Boleh ambil je. Rupanya ambil ditulis lah kat situ apa barang ni kan. Jadi cukup bulan bayar.
Ada seorang jiran saya tuan-tuan, ya, meninggal dunia. Ya. Dia meninggal tu di hospital. Saya tengok dia meninggal depan mata saya first time. Tengok orang meninggal depan saya. Ya, kawan ayah saya tu, dia sakit jantung. Ya. Jadi tuan-tuan, ya, bila tengok tu, kita pun balik bagi tahu ayah saya terkejut lah. Ya, sama-sama driver lori JKR. Tapi dia pencen, tak lama kemudian dia jadi jaga, kemudian meninggal. Ya. Lepas itu tuan-tuan, ya, jadi hutang itu, hutang ambil berai sardin apa semua tu, bila habis tu dibayar oleh keluarga dia. Terkejut orang India tu, tokek tu, India tu. Wah, dia kata, mati pun bayar lagi kan, dia kata. Ada orang hidup pun tak mau bayar. Hidup tak bayar, dia kata, mati bayar, dia kata. Dia kata, kami orang Islam, dia kata, ya, tak boleh, ya, bila hutang mesti bayar. Oh, macam itu lah, dia kata. Sebab ada yang hidup tapi tak bayar lah, dia kata kan. Kita tak nak cakap macam mana kan. Ada orang macam tu. Tapi ingat tuan-tuan, masalah hutang ni jangan buat main. Ya, jangan buat main. Ya, akhirat besok apa kita kalau ada hutang. Saya ingat almarhum, ya, almarhum Ustaz Salam nama, ustaz yang sangat baik. Ya, Ustaz Salam ni bagus betul lah. Ya, orang kampung yang buka kedai runcit, ya, 80-an, 70-an, 80-an gitu. Ya, di Felda, ketika mana orang tak boleh nak noreh waktu hujan, ya, orang berhutang dengan dia. Ya, orang dulu berhutang apa? Berai, ikan kering, ikan sardin, ikan bilik, ya, buat makan. Dia tak bagi, tak sampai hati. Ya tak? Akhirnya bagi. Ya, bagi. Bila dah dapat duit tu, bayarlah walaupun ansur. Hutang jangan lupa, dia kata. InsyaAllah nantilah, dia kata. Nanti sampai kawan tak boleh nak rolling, tutup kedai. Tutup kedai. Padahal dah jadi darah daging dah. Jangan main-main buat hutang ni tuan-tuan. Itu dia. Jadi celaka sungguh dia, alangkah jahil dan bebannya. Sedangkan dakwah itu telah sampai kepada mereka daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ya. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Bukan begitu. Sesungguhnya kalau dia tidak berhenti berbuat demikian, nescaya kami, yakni Allah, tarik ubun-ubunnya. Nasiyatin kadhibatin khati'ah, iaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi menderhaka. Falyad'u nadiyah, maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolong. Sanad'u zabaniyah, kami pula nanti akan memanggil malaikat zabaniyah. Kalla la tuti' wasjud waqtarib, bukan begitu, janganlah engkau patuh kepadanya, dan sujudlah dan dekatlah diri kepada Tuhan. Ya, ini bukan begitu yang patut dilakukan oleh penjahat ini. Sepatutnya orang jahat ni yang bernama Abu Jahal ini tak patut buat begitu. Ya. Abu Jahal ni bukannya tak tahu, dia sendiri pernah dengar Nabi ngajar curi-curi. Dia pergi ke rumah Al-Alqam bin Abi Al-Alqam tu, dia curi-curi dengar. Kemudian dia bertemu dengan seorang lagi, saya tak ingat siapa. Kemudian tanya, apa kau buat sini? Dia pun terkejut. Kau buat apa kat sini? Aku curi-curi dengar, kata. Apa yang dikatakan Muhammad tu betul, tapi jangan bagi tahu orang, ya. Kalau tahu habis kita. Bukannya Abu Jahal tak tahu. Ya, orang kafir ni bukannya tak tahu Islam ni, ya, agama yang benar. Sebabnya Islam ni jelas macam matahari tu. Ya, jelas macam matahari tu. Ceritalah pasal apa pun. Ya, tak ada keliru-keliru. Begitu agama Kristian ni pernah dicabar oleh Ahmad Didat, ya, dan juga Zakir Naik. Ya, satu soalan yang mereka sampai hari ini tak boleh jawab. Tunjukkan di dalam kitab kamu, Bible, Old Testament ataupun New Testament, ya, yang mana ayat ini menunjukkan kata Nabi Isa, ya, aku adalah Tuhan kamu, sembahlah aku.
Tak boleh dibagi sampai hari ini. Satu persoalan yang paling asas yang menggoncangkan akidah seluruh orang Kristian, kalau dia tahu, ya, padri-padri mereka tak boleh menjawab soalan yang sangat basic ini. Terpaksalah mereka bersilat, ya, 3 dalam 1, 1 dalam 3, 3 dalam 1, 1 dalam 3, dah jadi Nescafe. Mudah-mudahan didengari oleh orang yang menjaga air malam ni. Tuan-tuan, ya, nak beritahunya, ya, Abu Jahal ni bukannya tak tahu, jelas dia tahu, tetapi sebab itu digelarkan Abu Jahal, ya, orang yang paling jahil sekali. Dah diajar pun bebal lagi, ya. Biasa kalau diajar tu, kalau tak dapat semua, dapat sebahagian, ya. Kalau periksa tu tak adalah kosong, ya, hari ni tak ada periksa dah, dipanggil TP, ya. Tak adalah TP-nya TP1. TP1 ni tak boleh jawab langsung, ya. Paling kurang kita bagi kertas tu, tuan-tuan, ya, berjawab. Kalau tak dapat pun adalah 10. Ini kosong langsung. Udahlah kosong, dilawan pula kita. Tuan-tuan bayang, tuan-tuan ajar murid, ya, udahlah salah semua, dia marah ke kita. Dia kata, apa sesat ajar orang kami macam ni. Dia kata, tuan-tuan, tak ke, kamu ni bangang ke apa ke, macam itulah. Kan? Abu Jahal yang telah sesat. Demi Allah, nak ceritanya Nabi SAW ni bila depan Abu Jahal ni, tuan-tuan, Abu Jahal bukannya tak pernah tengok mukjizat Nabi. Mukjizat Nabi kita ni 1000 lebih mukjizat. Ya. Tengok wajah Nabi itu saja dah tahu dah. Tengok gigi Nabi itu dah ada dah, celah-celahnya bercahaya. Ya. Allahu Akbar. Siapa tengok man ra'a wajhaka yas'ad, itu kan dalam syair itu kan. Ya. Man ra'a wajhaka yas'ad. Siapa yang melihat wajahmu akan rasa bahagia. Ya, Abu Jahal ni siapa saja tengok wajah Nabi pasti akan rasa bahagia. Tapi bila orang kata tu dah kata hati tu kerah, ya, nak lawan juga. Maka tuan-tuan yang kasih Allah Ta'ala memang sesat lah. Saat lagi kerang tabung tu bayar untuk tingkat baru. Ya. Demi Allah, jika dia tidak menghentikan perbuatannya menyakiti Rasul dan tidak berhenti dari mengerjakan perbuatan kufur dan sesat, nescaya kami Allah akan menarik ubun-ubunnya dengan merentap sekeras-kerasnya ke dalam api neraka, lalu mencampakkan ke dalamnya. So, pegang rambutnya, campak dalam tu. Itulah dia ubun-ubun orang yang mendustakan lagi derhaka, lantaran banyak dosa dan kesalahan yang dilakukannya. Biarlah dia memanggil golongan orang-orang yang menjadi anggota dalam kelabnya supaya mereka menolongnya. Ya, Abu Jahal ni, ya, dia ada, sudah pasti bukan dia saja yang menentang. Di sana juga ada Abu Lahab. Di sana juga ada siapa tu, Walid bin Mughirah yang pernah kita baca dahulu tentang kisahnya. Ya, ramai, ya, di kalangan pembesar-pembesar, bangsawan-bangsawan daripada golongan Quraisy ini yang menentang Nabi SAW secara terang-terangan. Ya, sedang kami Allah nanti akan memanggil pula malaikat Zabaniyah, iaitu pengawal neraka yang sangat garam, lagi kejam, lagi keras hukumannya. Malaikat Zabaniyah, petugas-petugas yang berada di dalam neraka. Kita tahu bahawa yang menjaga neraka ini, nama malaikatnya ialah malaikat apa, tuan-tuan? Malaikat Malik, kan? Malik ini ketuanya. Ya, petugas-petugasnya adalah malaikat Zabaniyah. Ya, malaikat ini yang sangat dahsyat wajahnya, rupanya. Kalau dia menjelma di hadapan kita hari ini, semua mati. Mati terkejut kita. Ya. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat ini petugas kepada petugas neraka. Adalah diriwayatkan
bahwasanya Abu Jahal telah melintas di hadapan Nabi SAW yang sedang sembahyang dekat makam Ibrahim. Makam ni artinya tapak kaki Nabi Ibrahim. Makam ni tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Kalau kita tengok kan berlekuk batu tu kan. Sedangkan makam ataupun kuburnya Nabi Ibrahim ni terletak di Baitul Maqdis, di Bethlehem. Di sana Nabi Ibrahim, dekat je dengan juga di sana Nabi Yusuf, dekat dengan juga di sana dimakamkan Nabi Yahya, Nabi Musa, ya. Di sana. Baitul Maqdis ini tempat nabi-nabi dikuburkan, disemadikan di situ. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang sembahyang dekat dengan makam Nabi Ibrahim seraya berkata, "Tidakkah aku telah melarangmu wahai Muhammad dari pekerjaan ini? Bukankah aku dah tak bagi buat macam ni?" Kat sini maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membalas kepadanya dengan kata-kata yang kasar. Abu Jahal berkata pula, "Dengan apakah engkau dapat mengancam aku, hai Muhammad? Demi Allah, aku akan memanggil lebih banyak lagi orang-orang yang mendiami lembah ini." Maka Allah Ta'ala pun menurunkan ayat, "Fal yad'una diyah sanad'uz zabaniyah." Biar dia memanggil golongan-golongannya untuk menolongnya. Kelak nanti kami akan panggil malaikat Zabaniyah ni untuk mengazabnya. Jadi tuan-tuan kasih oleh Allah, Abu Jahal, Abu Lahab ni, Abu Jahal antara orang yang paling banyak mencuba hendak menginaya Nabi SAW. Antaranya, kalau tak silap saya lah, kisah di mana dia pernah membawa batu atas Kaabah tu nak campakkan Nabi, tapi tak tercampak. Bila ditanya, kenapa tak campak? Aku melihat unta yang sangat besar, macam nak makan aku dah. Itu satu. Kemudian satu lagi, ketika mana dia nak memenggal leher Nabi rasanya, masa tu tiba-tiba bila dia pergi depan Nabi tu, dia bercakap jangan keadaan perasaan yang sangat takut semua kata-kata. Bila orang tanya, tadi bukan main macam nak menggal kepala dah, apa yang ini? Dia melihat di kiri kanan Nabi SAW ada singa ke harimau. Singa menjaga Nabi SAW, seolah-olah menanti untuk menerkam aku. Itu dia tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia bukannya tak pernah melihat akan mukjizat Nabi ini, tetapi oleh kerana dia terlalu geram dengan Nabi, tak nak mempertahankan juga kejahilan. Ada orang tahu benda tu salah, tapi nak tahan juga kesalahannya tu. Akhirnya apa jadi? Akhirnya tuan-tuan hilang keberkatan. Semua orang tak suka. Orang semua takkan suka. Lebih baik tuan-tuan, kalau dah berlaku salah, mempertahankan kesalahan itu adalah kesalahan lagi. Kalau dah buat dosa tu, kita pertahankan dosa kita, dosa lagi. Lebih baik kita mengaku dan kita mohon ampun. Mengaku salah dan minta maaf itu adalah jalan yang terbaik bagi orang yang telah melakukan kesilapan. Macam tadi saya tengoklah, majalah 3 yang lama-lama punya, bagaimana ada seorang lelaki muda telah terlanjur oleh kerana tak mau tahu terlanjur, dibunuhnya abang perempuan itu. Jadi kesalahan tu akan berlarutan, berterusan begitu. Wal'ayazubillah. Jadi baik, kata Ibn Abbas, kalau Abu Jahal memanggil golongannya, pasti ketika itu juga malaikat azab akan membinasakannya. Bukan begitu orang celaka untuk itu, bukan begitu orang yang celaka itu bertindak. Janganlah engkau ya Muhammad mengikut apa yang disuruhnya, supaya engkau meninggalkan sembahyang. Malahan sujudlah dalam mengerjakan sembahyang dengan melazimkan diri berbuat demikian, serta dekatkanlah diri kepadaku.
Dalam hadis Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid faksiru min ad-du'a. Hamba yang paling dapat mendekatkan diri kepada Tuhannya iaitu semasa dia sujud. Oleh itu perbanyakkanlah membaca doa. Mengikut Asy-Syafi'i, disunatkan sujud bagi orang yang membaca dan mendengar semasa dibacakan ayat ini. Berdalilkan hadis yang diriwayat daripada Abu Hurairah yang bermaksud kami sujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa dibaca idzas samaa'u syaqqat dan iqra bismi rabbika. Hadis riwayat Muslim. Jadi tuan-tuan, sunat bagi kita ya, kalau kita membaca dalam keadaan kita berwuduk, apabila sampai wasjud waqtarib, maka kita sujud. Ya, cara sujudnya untuk kita, pertamanya kita mestilah takbiratul ihram, kemudian kita takbir untuk intiqalat sujud, kemudian sujud sekali, kemudian duduk, ya tak? Kemudian kita beri salam. Ya. Pada ayat ara'aital ladzi yanha, ya, ada satu lagi yang pernah saya baca. Ya, seseorang itu, dia ada seorang sahabat, kalau tak silap saya, dia semayang sunat lepas asar. Dia semayang sunat ke semayang apa tak tahu lepas asar. Ya. Mula dia nak tegah. Ya. Dia nak tegah, dia kata patut mana ada kan. Tetapi dia kata, apabila aku teringat ara'aital ladzi yanha, tidakkah kamu melihat seorang yang telah menegah amdan idza shalla, hambanya sedang sembahyang. Ya, bila aku mendengar ayat ini, aku tidak menjadi untuk menegah orang ini sembahyang walaupun bukan pada waktunya, kerana aku bimbang aku sama sifat dengan sifatnya Abu Jahal. Jadi dia tak jadi tegah, walaupun dia kata ya memang puasa mana dia sembahyang sunat kan, mungkin sembahyang qada ke ya. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, selesailah kita surah Al-Alaq, insya-Allah akan datang surah Al-Qadr. Wallahu taala a'la wa a'lam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.